Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Nazir Rauf bin Ahmad akan membentangkan tentang apakah tujuan kita berada di alam ini mengikut perspektif agama Hindu. Jadi soalan ini merupakan cabang anak soalan kepada tajuk utama yang diberikan kepada kumpulan 4 iaitu agama Hindu. Antara isi-isi kandungan yang akan dibentangkan di dalam pembentangan ini ialah terdapat 4 isi iaitu 1. Kewujudan manusia dan Pancasrada. 2. Erti hidup seorang manusia. 3. Menentang hujah yang berasaskan ajaran agama Hindu bukan hujah yang berasaskan ajaran agama Islam. Dan yang keempat, rujukan. Jadi untuk isi yang pertama, kewujudan manusia dan Pancasrada. Ajaran agama Hindu menceritakan manusia merupakan makhluk ciptaan Ida Sang Hyang Widiwasa, iaitu bukan Tuhan yang Esa menurut agama Hindu. Unsur-unsur pembentukan secara asasnya dapat diringkaskan kepada 3 bahagian, iaitu Atma, Cita dan Sarira. Dan ketiga-tiga unsur tersebut saling melengkapi di antara satu sama lain. Dan Pancasrada merupakan salah satu falsafah utama yang digunakan oleh penganut agama Hindu. Dan dalam falsafah ini terdapat 5 lagi bahagian iaitu Widisrada, Atmasrada, Karma Palasrada dan juga Punarbawasrada serta Moksasrada. Dan daripada kelima-lima ini maka wujudlah Pancasrada, yang mananya kelima-lima ini boleh dikatakan sebagai falsafah hidup yang menyebabkan mereka dapat hidup sebagai seorang manusia yang sempurna. Dan seterusnya untuk isi yang kedua iaitu erti hidup seorang manusia. Hidup sebagai seorang manusia tidak bermaksud seseorang itu tidak akan melalui penderitaan dan sentiasa melalui kemanisan hidup. Namun dalam hidup ini sudah semestinya terdapat pelbagai perkara yang boleh terjadi dan disebabkan oleh pelbagai pengaruh. Contohnya pengaruh hawa nafsu dan juga pengaruh keadaan yang sedang dilalui oleh seorang manusia. Contohnya hal yang dilalui tersebut boleh dikaitkan dengan pelajar yang stres akan pembelajaran ataupun kekurangan duit dan lain-lain. Hal ini akan mendorong manusia untuk melakukan kesilapan atau perbuatan buruk seperti melakukan pekerjaan yang haram ataupun melakukan perbuatan-perbuatan seperti mencuri. Dan daripada rasa inilah akan lahirnya rasa takut yang menyebabkan manusia akan takut untuk melakukan apa-apa kesilapan lain di masa hadapan. Dan dari sini jugalah kesucian diri itu amat penting. Jadi menurut pandangan agama Hindu, kesucian diri seseorang itu ataupun dikenali sebagai dharma yang ada pada diri seseorang itu akan membantu dirinya untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Dan seterusnya untuk isi yang ketiga, menentang hujah yang berasaskan ajaran agama Hindu bukan hujah ajaran agama Islam. Jadi berdasarkan ajaran agama Hindu, mereka percaya bahawa yang mencipta manusia adalah Ida Sang Hyang Widiwasa yang berasaskan 3 elemen penting dalam pembuatan manusia iaitu Atma, Cita dan Sarira. Namun menurut pandangan agama Islam, yang mencipta manusia ialah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diciptakan daripada tanah. Dan kita juga telah dilengkapi dengan hawa nafsu, yang mananya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 Allah telah berfirman yang bermaksud, dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan di bumi ini seorang khalifah, yang mananya khalifah itu telah membuktikan bahawa kita akan mentadbir alam ini dan merupakan makhluk yang sempurna. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat beberapa persamaan di antara proses penciptaan manusia berdasarkan agama Hindu dan Islam. Namun, perbezaan yang ketara adalah seperti yang telah saya katakan tadi, iaitu Tuhan Hindu mencipta manusia menggunakan elemen-elemen yang berbeza, iaitu 3 elemen, dan manakala Allah SWT menciptakan manusia menggunakan hanya satu elemen iaitu tanah. Selain itu, agama Hindu juga percaya akan kewujudan karma, iaitu setiap sesuatu perkara yang berkait dengan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan setiap keburukan akan dibalas dengan keburukan. Namun berdasarkan ajaran agama Islam, hukum karma itu tidak wujud sama sekali. Tiada hukum karma dalam Islam kerana berdasarkan ajaran Islam,
kita diajarkan bahawa setiap sesuatu yang berlaku itu adalah berdasarkan ketentuan qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun dalam Islam, istilah yang wujud ialah kifarah. Namun kifarah itu jauh sekali bezanya dengan karma, kerana kifarah ini ialah denda untuk menghapuskan kesalahan yang wujud akibat daripada melakukan dosa. Namun dalam Islam, denda tersebut datang dalam pelbagai bentuk, tidak kira sama ada membebaskan hamba, memberi makan kepada fakir miskin, atau berpuasa untuk menebus kesalahan. Jadi untuk pembentangan ini, rujukan yang digunakan adalah seperti yang tertera, iaitu terdiri daripada rujukan daripada buku, kitab-kitab agama Hindu dan juga website. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.